Okay, we continue function of communication. Jadi function of communication ni fungsi komunikasi lah. Why we need communication? Kenapa kita perlukan communication? Jadi ini ada banyak ni. Ini antara soalan yang famous lah kalau nak masuk sub paper. Sebab apa? Soalan ni mudah. Jadi boleh tanya list all the function or list 10 functions of the communication. Jadi kamu list saja. Setiap satu list tu satu markah. Kalau 10 list, 10 markah ada. Okey, jadi kita ada group spacing. Okey, group spacing tak besar pula. Group spacing, coordination, baca pun boleh faham lah kan. Tak adalah susah sangat. Komunikasi apa keperluan dia. Jadi kita nak kenal pasti spesies. Kenal pasti spesies, dim recognition, class recognition, neighbor recognition, kin recognition, individual recognition. Jadi dengan adanya communication ni kita boleh tengok. Communication ni kamu jangan ingat kita bercakap saja, audio saja. Dia boleh juga melalui penglihatan kita. Jadi dengan penglihatan kita nampak sesuatu tu, kita kenal dia, kita boleh agak dia. Yang ini siapa dia? Pakcik, makcik kita ke, pandak-mandak kita ke, patih kita ke kan. Jadi melalui itu communication jugalah. Melalui penglihatan kita tu ada communication bahawa kita boleh asingkan kumpulan-kumpulan ni kepada grup-grup tertentu ataupun kepada bahagian-bahagian tertentu. Juga communication penting dalam reproduction, agonism and social status. Okay, social status. Dalam masyarakat kan ada social status. Kita boleh kenal, oh ya ini golongan kerabat diraja. Dengan apa? Dengan bahasa yang digunakan kita boleh agak lah. Ataupun dengan pangkat yang ada ke, kita tahu dia golongan bangsawan atau tak bangsawan. Alam ni maksudnya memberi peringatan kepada bahaya sekeliling. Lagi alam, finding food, giving and soliciting care, soliciting play, synchronization and hatching. Kemudian kita pergi kepada group spacing and coordination. Jadi dia ada group spacing. Jadi macam mana dia nak bagi tahu group spacing? Group yang ini tak boleh overlap dengan group satu lagi. Dia kena ada their own territory. Jadi bila dia entering other territory itu, dia akan memberi bahaya kepada other territory itu. Jadi macam mana kita nak macam mana dia nak pastikan benda tu berlaku melalui communication. Jadi communication tu jenis yang macam mana? Macam mana keadaan dia? Apa jenis dia? Jadi kita akan tengok pada sini. Kita ada Cerbus monkey, South America, dense forest. Jadi a group 15 forest in 100 meter diameter. Jadi 100 meter diameter tu jadi kalau dia ada bulat macam ni, diameter dia 100 meter. Jadi dia boleh kena pastikan dia duduk kat kawasan ni sajalah. Okay. Dia duduk kawasan ni, tak boleh lebih kat luar. Luar ni tak boleh lah. Luar ni tak boleh. Kemudian moving branch and series of contact call, member keep them in touch. A lost member give lost call different contact. Jadi kalau dia lost dia punya member tu, dia akan bagi tahu lah, ataupun dia keluarkan bunyi nak bagi tahu dia dah menjauh sangat, dah melebih sangat daripada tempat yang sepatutnya, iaitu 100 meter ni. Okay, 100 meter. Jadi ini ada primate give a series of call. Jadi series of call ni ada 4 jenis series of call. Yang pertama adalah distant increasing signal. Seolah-olah macam dia hasilkan bunyi tu, dia nak bagi tahu dah kena pergi jauh daripada tempat tu. Jangan duk masuk dekat dalam tempat tu. Okey, jangan duk masuk dekat dalam tempat tu. Sebab tu dia distant increasing. Distant increasing tu maksudnya distance tu dia, jarak tu dia makin meningkat. Okey, jarak makin meningkat ni apa dia? Kalau ahli dalam grup tu, dia tak bolehlah makin meningkat jarak dia. Jarak tak boleh meningkat, dia kena duduk dalam grup yang sama. Jadi dia tak boleh keluar daripada tu. Ni seolah-olah macam menghalau dia keluar. Distant increasing signal. Halau keluar. Kau jangan duk masuk dalam diameter ni, 100 meter ni. Kau bukan ahli daripada grup ni, jangan duk masuk. Kalau masuk nanti mungkin akan menyebabkan agonism ataupun menyebabkan fight, pergaduhan. Jadi itu adalah yang pertama, distant increasing signal. Macam mana dia boleh buat primate ni? Dia branch shaking.
that drive other group away. Jadi drive other group away, dia halau keluar, jangan duk masuk dalam 100 meter ni, ini adalah kumpulan kami, ini adalah teritori kami, jangan masuk. Yang kedua adalah distant maintaining signal. Distant maintaining signal ni dia maintain, dia keluarkan bunyi tu, dia buat activity behavior tu adalah untuk bagi tahu bahawa itu distant dia, itu keadaan dia. Jadi jangan orang lain pergi masuk ke, yang ada dalam tu jangan keluar ke. Dia nak maintainkan keadaan yang asal dia tu. Jadi dia ada chorus, regulate the use of overlapping home range. Ada chorus, ada keluarkan bunyi dia lah. Kemudian kita ada distant reducing signal, contact or lost call. Yang ni dia macam seolah-olah terbalik dengan yang atas tu. Okay, distant reducing signal. Jadi nak pastikan tak ada orang kehilangan atau ahli-ahli grup dia tak keluar daripada kawasannya. Seterusnya kita ada proximity maintaining signal. Proximity maintaining signal ni occur during the social grooming. Jadi kadang-kadang waktu dia buat grooming tu kan, dia nak pastikan anak-anak dia ke, pasangan dia ke, sesiapa yang dia buat grooming tu duduk dalam keadaan yang selamat, selesa, dia keluarkan bunyi. Jadi bila dia keluarkan bunyi tu, dia rasa keadaan diri dia selamat lah. Jadi dia boleh continue to groom the other individual, other organism tu, other species lah, other organism. Color pattern in reef fish are species specific and attract whole conspecific together. Jadi the color specific of reef fish ni, dia akan menyebabkan dia boleh kenal pasti itu adalah dia punya variety ataupun dia punya ahli kumpulan dia. Dengan dia lihat kepada color, melihat kepada warna. Sama lah kalau kita orang Melayu kan, macam mana kita nak kenal pasti dia tu orang Melayu ke tak? Kalau dia daripada jauh, kita nak dengar suara dia macam mana. Kalau dia tak buka suara, kita tak tahu lah cakap Melayu ke tak cakap Melayu. Kita tengok pada muka dia, kulit dia. Pertama sekali kulit lah, kulit dia sawa matang macam orang Melayu. Jadi kita tahulah dia orang Melayu. Dia lagi warna. Jadi kalau kita tahu, dia tengok dia warna putih kan, putih, warna mata biru, jadi kita tahu dia Mat Saleh dengan kita lihat kepada warna. Sama lah juga macam color pattern ni. Kemudian kita ada recognition. Recognition ni species recognition. Species recognition ni sama lah macam yang sebelum ni kita pergi, kita nak tahu dia species apa. Kita nak tahu dia spesies apa, jadi kita tengoklah kepada apa yang ada. Kemudian dim recognition, local dialect. Jadi local dialect sama lah macam orang Melayu ni kan. Orang Melayu ni dialect pun ada. Ada orang dia cakap, dia slang dia tu Terengganu, ada orang cakap slang tu Kelantan, Kedah. Jadi dengan dia bercakap tu, kita boleh tahu sedikit sebanyak tentang informasi diri dia. Jadi kemungkinan dia dilahirkan di Terengganu, dibesarkan oleh mak ayah dia Terengganu, tinggal di Terengganu, jadi percakapan dia Terengganu. Walaupun kita boleh faham sikit-sikit lah. Jadi walaupun dia tak tinggal di Terengganu, kemungkinan tinggal di Selangor, tapi mak ayah dia orang Terengganu, jadi dia boleh bercakap Terengganu. Okay, dia slang dialect itu, kita tahu dia duduk dalam mana, keadaan dia, kumpulan dia. Dia observe for geographically separated species bird. Ini boleh baca lah the detail one ya. Saya cerita tentang as general, macam mana kamu nak faham apa tu dim recognition. Dim recognition ni dia macam ada kaitan dengan geographical area, tapi walaupun dia spesies yang sama, manusia spesies yang sama kan. Kamu orang Terengganu ke, orang Kedah ke, orang Kelantan ke, semua spesies yang sama, Homo sapien. Tak ada yang lebih daripada Homo sapien tu. Kemudian yang ini ada sedikit gambar rajah ni. Defasciculacity. Nak sebut pun susah. Jadi dia ada bentuk dia macam ni. Cryptoloma ni bentuk yang macam ni. Jadi shown not that the large difference among species. Jadi maksudnya dia tengok tone dia tu, bunyi yang dia keluarkan tu, nampak yang ni berbeza kan. Nombor 1, nombor 2, nombor 3 berbeza, tak ada yang sama. Dia punya tone, dia punya keadaan bunyi dia tu semua sama. Macam kamu lah, bila kamu bercakap dengan orang Kelantan, bercakap dengan orang Terengganu, bercakap dengan orang Thailand, bercakap, kadang-kadang tone dia tu, keadaan dia nak tinggikan suara dia tu, nak rendahkan suara dia tu, dia ada keadaan dia.
Okey. Jadi dia pastinya tak sama. Seterusnya kita ada home dialect ni. Kalau kamu nampak sini, kita ada home dialect song. Keadaan dia lebih kurang macam tu lah. Dia ada 1, 2, 3 keadaan kat sini. Sama juga 1, 2, 3 individu yang kedua. 1, 2, 3 3 interval kat sini. Okey, dekat situ. Kemudian stimulus, home dialect. Home dialect ni maksudnya bila ada seseorang yang datang daripada luar yang juga menghasilkan bunyi yang lebih kurang dengan sama dengan yang duduk kat asal tu, yang duduk asal. Okey, jadi pastinya lah kalau kita kan, kamu orang kan main monyet. Jadi kalau orang ni, kalau kamu tanya Assalamualaikum, kamu jawab Waalaikumsalam lah. Kamu faham lah dialek dia tu. Tapi bila monyet tu main duk huha kat kamu pun tak tahu ni nak cakap apa, nak sampai apa. Jadi kemungkinan kamu tak bagi respon, kamu buat tak tahu je. Ni kumpulan monyet, buat apa nak kita nak ambil kisah kan? Jadi yang untuk kumpulan manusia ni, kemungkinan kita ambil kisah kalau dia nak bercakap dengan kamu lah, ataupun dia keluarkan sesuatu pernyataan ke, kita akan bagi respon. Sebab tu kalau kamu tengok kat sini, dia ada bagi respon. Kebanyakan dia bagi respon. Ni warna-warna ni dia adalah bacaan dia. Kamu tengok ya, yang dark shading, medium shading dengan light shading ni, dia ada. Cuba baca dekat dalam dia punya description tu. Pastinya lah, walaupun dia menghasilkan bunyi yang sama dengan yang atas ni, ada jugalah yang tak bagi respon. Pastinya lah, dalam ramai-ramai orang manusia ni contohnya, ada jugalah walaupun kita bercakap dengan dia, dia buat tak dengar je kan. Dia seolah-olah tak ada minat nak bercakap dengan kita. Walaupun bila kita tak, kebanyakan dia tu baik lah, tapi ada juga jenis-jenis yang tak baik. Ada jenis yang bermasalah. Kita ni doa lah, kita jumpa dengan orang baik-baik. Bila kita jumpa dengan orang baik-baik ni, berkat hidup kita. Okey, jumpa dengan orang tak baik ni, kita rasa macam berat hidup kita ni. Kita ni bencana, okay? Bala pada kita kalau jumpa orang tak baik. Contohnya orang tu nak mencuri, kita pula terserempak dengan dia, kita pula dah kena disoal oleh polis kan. Jadi bermasalah. Kita ni boleh menjadi malang kadang-kadang kalau kita berkumpulan dengan orang tak baik ni. Kemudian kalau kita ada alien dialect, nampak tak? Dia tak sama kan. Ni keadaan dia ni, lepas tu yang ini keadaan dia tak sama. Bila tak sama, kebanyakan dia tak respon. Buat apa nak respon benda tak sama? Okey, dah kita pun tak tahu apa benda dia cakap kan. Tapi ada juga yang pelik. Dia juga yang pelik, dia tak faham apa tapi dia respon. Nampak tak seko ni? Dia respon. Kemudian kita ada class recognition. Jadi ada jenis untuk yang social insect. Social insect ni dia ada kelas-kelas dia tentu lah kan. Dia ada worker, dia ada queen. Worker tu pun terbahagi juga. Ada worker yang duduk dalam hive, ada worker yang keluar daripada hive, ada worker yang ada juga jenis yang dia guarding the hive. Dia macam-macam jenis, ada kelas. Jadi daripada komunikasi itu kita boleh tahu yang dia kelas apa. Kemudian neighbor recognition. Jadi neighbor ni pun sama jugalah. Okey, jadi kenal pasti jiran-jiran ada di sekeliling. Kin recognition ni lebih kepada adik-beradik lah. Okey, kita ada gambar rajah ni. Boleh tengok lah kat sini ya. Boleh baca lah yang detail-detail ni. Tak lambat saya nak baca. Kita nak tengok kepada yang ini. Jadi genetically, kalau orang tu datang daripada koloni Y, pastinya tidak ada masalah sangatlah kalau dia nak masuk dalam koloni Y. Maksudnya koloni Y itu mungkin spesies yang sama. Jadi bila dia pergi ke satu lagi hive, spesies yang sama, kemungkinan dia akan diterima. 65% akan diterima. Mungkin ada jugalah dia rasa, kenapa pula kita nak kena bagi dia masuk, mai daripada kumpulan lain tiba-tiba nak masuk grup kita. Okey, kamu lah, macam kamu lah, grup RS 201
6A, kita ada RS 201 6B. Jadi kamu tak adalah kisah sangat kan, kawan-kawan kamu daripada B tu nak masuk A, walaupun kadang-kadang dia boleh padatkan lab tu jadi penuh kan, tak adalah kisah sangat. Tambah-tambah semester 6 ni kan. Tapi ada juga jenis yang kenapa pula dia orang ni nak masuk kan, menyemak je. Jadi ada juga lah 35% yang tak setuju. Tapi kebanyakan dia tak ada masalah. Kalau tambah-tambah kamu datang daripada grup yang sama, degree yang sama, belajar dah 5 semester bersama-sama, kamu tak rasa tak ada masalah sangat. Kemudian kalau datang daripada koloni Y nak masuk ke koloni X, jadi dah berbeza kat situ. Jadi kemungkinan 23 saja yang masuk. Dia benarkan masuk. Jadi sikit lah dia punya peratusan itu, tapi masih ada jugalah kan, kemungkinan ada hati budi peri kemanusiaan itu, tengok susahnya dia kan, melilau-lilau mencari-cari tempat nak berlindung, berteduh. Jadi nak tak nak kamu bagilah juga dia peluang untuk masuk. Tapi kebanyakan orang tak terima lah kan. Malaysia pun sekarang ni juga keadaan macam tu lah. Jadi kebanyakan dia memang tak terima. Jadi behaviorally proven ni memang keadaan dia macam tu lah. Kalau ada orang daripada luar tu nak masuk ke tempat kita, kita akan rasa berat sikit lah. Jadi koloni X, dia nak masuk atas koloni yang ada juga X atau Y. Ini koloni ni dah bercampur. Tak tahulah saya kenapa dia bercampur. Kemungkinan queen dia mati ke, jadi ada datang queen yang baru ke. Jadi datang queen yang baru tu bawa anak-anak dia, jadi dia memerintah. Colonization lah contohnya lah ya. Jadi dia adalah campuran antara X dengan Y. Yang ni zaman penjajahan dulu ni selalulah berlaku. Zaman moden-moden ni dia kurang sikit lah. Jadi dia still boleh diterima 64%. Okay? Sebab dia ada campuran, dia ada juga XX ni. Kemudian koloni Y, ni sama jugalah. Ini dia lebih sikit 67%. Jadi kenapa 67, kenapa 64% ni, dia lebih kepada genetik lah. Genetik ni kan ada dominan, ada resesif. Jadi kemungkinan Y ni dia lebih dominan berbanding dengan X. Jadi bila dia lebih dominan daripada X, kemungkinan dia akan terima tu lebih sikit lah berbanding dengan X. Jadi dia probability, kebarangkalian, kemungkinan tu macam-macam dalam alam sekitar ni. Sebab kita pun tak pasti kita punya genetik tu macam mana. Sebab apa? Walaupun kita datang daripada ibu ayah kita, kadang-kadang perbezaan antara ibu dan ayah pada diri kita tu ketara. Kita lebih cenderung, lebih ikut kepada ibu kita, walaupun kita punya genetik structure tu separuh daripada ayah, separuh daripada ibu. Sepatutnya lah kan, kalau logically kita akan ikut samalah, ciri ayah sikit, ciri ibu sikit. Tapi itu tak semestinya. Kemungkinan kita ikut ciri 70% daripada ayah kita, 30% je daripada ibu kita. Kemungkinan kedua-dua ciri ibu kita, kita tak ikut. Ikut ciri siapa? Ciri datuk nenek kita. Datuk nenek belah siapa? Belah ayah kita pula. Dia lebih dominan kan. Jadi pencirian kamu tu dia berlaku dalam keadaan yang kita tak pasti macam mana berlaku. Dia berlaku dalam keadaan pemilihan semula jadi. Okey, pemilihan secara rawak. Kemudian kita ada individual recognition. Jadi individual recognition, kalau dia normal song, dia hasilkan normal song dalam keadaan yang normal, many akan approach the speaker. Jadi maksudnya dia buat eksperimen, dia ada pasang speaker, dia keluarkan bunyi. Jadi bila dia keluarkan bunyi, kalau dia normal song dalam kumpulan dia yang sama, jadi nak tak nak dia akan approach lah. Dia akan bagi respon, dia akan approach to the speaker, to the sound. Jadi memang tak ada masalah ni respon dia. Kalau non-pair song, jadi dia ada ubah sesuatu pada bunyi dia tu, menyebabkan dia macam seolah-olah tak selari, tak sedap lah. Tapi dia masih lagi dalam grup yang sama lah. Bunyi dia tu masih lagi menunjukkan kepada spesies grup dia. Jadi masih lagi banyak akan approach. Okay, banyak akan approach. Kemudian dia ubah dia punya bunyi tu. Bunyi tu sepatutnya 1 minit saja. Bunyi je 1 minit, tapi dia boleh fast forward ke, dia boleh delay ke kan. Ada kan teknologi sekarang ni, orang buat video tu kadang-kadang dia cakap keadaan macam ni, dia cakap dalam masa 1 minit, tapi dia percepatkan video tu, dia boleh bercakap, nak habiskan percakapan 1 minit tu dalam masa 15 saat saja. Okay, maksudnya dia percepatkan. Jadi dia half daripada yang normal song. Viewer akan approach. Sebab apa? Tak faham benda cakap cepat sangat ni kan. Tak boleh faham apa benda cakap cepat sangat ni. Jadi viewer akan approach.
Lower frequency singing respond. Kemudian satu lagi, dia perlambatkan percakapan itu, perlambatkan tu kan, dia dah peliknya kan, cakap lagi elok kan. Jadi viewer akan approach juga. Kemudian kita ada bottlenose dolphin yang respond to the bottle mother call in a greater intensity as compared to similar age. Ini baca lah. Kemudian reproduction, ya, kita dah tengok tadi yang atas, ada contoh tentang, tak salah saya, Drosophila melanogaster kan, lalat tu kita ada dia apa, mengenal pasti lalat betina tu spesies yang sama ke tak. Kemudian dia pergi dekat kepada lalat betina tu, dia bau lalat betina tu spesies sama ke tak. Kemudian dia ada pusingkan badan dia ke arah lalat betina tu. Kemudian dia sentuh badan lalat betina tu dengan dia punya foreleg. Kemudian dia keluarkan dia punya sounds kan, songs dia untuk mounting proses. Jadi reproduction lah, semua tu adalah communication, nak bagi tahu dia nak reproduce, dia nak mount, dia nak jalankan proses seksual tu. Jadi dia adalah untuk reproduction. Agonism and social status. Jadi macam mana nak kadang-kadang nak kenal ataupun nak confirm kan yang itu dia dominant, hak yang lain tu semuanya adalah recessive atau submissive. Okey, yang lain tu adalah submissive, dia dominance. Macam mana dengan tunjukkan dia punya kegarangan dia, okey, kemarahan dia, agonism dia, aggressiveness, dia akan tunjukkan dia punya agresif, nak tunjukkan dia dominant. Jadi hampa semua kena ikut aku, jangan duk suka hati. Macam lah ni ya. Guna alam ni nak tunjukkanlah bahawa sekeliling tu ada sesuatu yang bahaya. Jadi member yang nampak tu, ahli individu yang nampak kepada bahaya tu, ada pemangsa di sekeliling tu, keluarkan bunyi. Bila keluarkan bunyi, dia akan alert yang ada untuk lari, bersembunyi atau menjauhkan daripada bahaya tu. Ini contoh yang selalu ditanya exam lah. Jadi kita ada velvet monkey climb tree in response to alarm call for leopards. Kemudian kalau dia look up, eagle alarm call. Kalau look down, snake alarm call. Jadi kalau leopard, dia climb tree. Leopard ni kadang-kadang bijak juga, dia boleh panjat pokok juga kan. Kalau dia look up, dia tengok atas tu, maksudnya kemungkinan ada eagle, pemangsa daripada jenis-jenis burung ni. Kemudian look down ni ada snake. Yang lain lah. Jadi head down ni dia atraktif lah. Atraktif dia maksudnya kemungkinan ada pasangan ke, ada anak-anak dia dekat sekeliling ke, dia atraktif, dia tunjukkan attention dia, bahawa keadaan dia tu keadaan yang bagus. Okay, dia mood dia baik. Head up tu aversive in presence of extreme head up shape. Jadi kalau dia hook up tu, kemungkinan dia nak alert dengan apa yang berlaku di sekeliling. Kemungkinan ada predator ke, ada manusia ke nak ganggu, atau ada persaingan nak makan apa yang dia makan. Kalau extreme head ups ni aversive lagi lah. Kemungkinan ada yang dia tak puas hati ada dekat situ kan, dia panggung dia punya kepala tu. Selalunya kalau kamu nampak kat video tu, yang dia nak kejar manusia lah kan, dia kejar manusia ke nak bergaduh ke, kepala dia akan panggung naik ke atas ni, nak tunjukkan betapa garangnya dia. Lagi satu finding food. Jadi finding food ni mestilah kan, mak kamu nak panggil kamu makan, macam mana? Takkan dia nak pergi menyendil kat kamu, senyum-senyum kat kamu, tak ada lah macam tu. Dia panggil, "Mai, acik makan." Jadi kamu pun pergilah tempat yang ada makanan tu, melalui komunikasi lah. Jadi finding food, ataupun macam lebah tadi kan, kita belajar sebelum ni lebah. Macam mana dia nak komunikasi? Dia buat tarian lebah. Tarian tu, dia ada tarian dalam hive tu yang akan menunjukkan makanan tu ada dekat mana. 100 ke arah sana, arah barat, ke arah timur, 30 darjah daripada pesongan sedikit, 50 darjah pesongan sedikit daripada arah timur tadi. Jadi dia ada tarian yang dia akan buat, menyebabkan yang lain-lain tahu kat situ ada bunga. Bunga-bunga tu adanya gula-gula yang boleh diambil, disimpan di dalam hive dia. Okay, ini baca lah. Order ni pun sama jugalah. Dengan kita bau seseorang tu, kita tahu dia ni berapa hari tak mandi ni. Tengik semua, hangit bau badan.
Mungkin dia susah lah kot kan. Jadi ada sesuatu berlaku kat dia lah. Kemungkinan dia tak balik rumah kan, seminggu tak balik rumah ke, larikan diri dia pada rumah. Jadi kita boleh tahu bau badan dia. Jadi ada setengah orang dia memang cepat dia punya pemikiran. Macam saya pun, saya tak cepat sangat. Ada setengah orang dia cepat pemikirannya. Dia tengok seseorang tu, dia boleh agak orang tu mai daripada mana, orang tu keadaan dia macam mana, orang tu ada bergaduh dengan siapa-siapa ke. Jadi dia boleh agak. Ni Sherlock Holmes lah. Ni Sherlock Holmes. Sekarang ni banyak lah aktiviti kan, tengok apa ni, siaran-siaran TV ataupun TV series yang criminal investigation. Ada seseorang individu yang genius, yang boleh kenal pasti penjenayah ni kan. Jadi order. Jadi kita ada priming pheromones, kemudian kita ada signaling pheromones. Ini kamu belajar dulu dalam reproduction. Okay, saya tak nak cerita lah. Itu more on the reproduction, more on the mating. Jadi daripada bau-bau yang dikeluarkan oleh haiwan-haiwan tertentu tu, dia tahu dia on heat. Dia dalam keadaan yang dia gairah ataupun dalam keadaan dia on heat, dalam kepanasan, dia nak mengawan. Pheromone can be effective at very low concentration. The very low pheromone ni boleh low. Ni pun example, bacalah. Jadi contohnya macam yang ini, ada gambar ikan ni. Jadi dia ada sesuatu yang dia letak dalam air tu menyebabkan semua menjauhkan diri. Dia tak nak dekat. Jadi ada sesuatu yang dia tak suka. Mungkin dia letak garam ke kan. Mana nak tahu garam. Ikan air tawar mana nak hidup dalam air garam. Jadi dia kena menjauhkan diri lah. Kalau tidak nanti dia akan bermasalah. Bacalah ni. Jadi kemudian information contohnya hyena. Hyena ni dubuk kan, dubuk, orang Melayu panggil dubuk. Hyena ni dia akan keluarkan the white secretion, anal gland, white secretion lah dekat grass ni. Jadi anal secretion ni dia berwarna putih dan bau kemasaman. Pastinya lah rasa apa kemasaman lah, saya tak tahulah, saya baca dia tulis macam tu. Jadi hyena, jadi dia akan lepaskan kat situ. Bila lepaskan kat situ, dia maksudnya dia nak tanda kawasan tu, mungkin dia punya kawasan, dia territory. Jadi other hyena daripada kumpulan lain tak bolehlah masuk kat situ. Okey, dan other hyena pun dia akan bau, kemungkinan dia akan jilat cairan putih itu. Dia akan tahu hyena mana yang lepaskan buangan dekat situ, hyena mana daripada kumpulan mana, hyena tu usia berapa. Jadi macam ada identification card dekat situ, dia ada IC kat situ yang nak menunjukkan hyena yang lepas, yang buang anal secretion tu datang daripada kumpulan mana. Maklumat tentang hyena yang lepaskan maklumat tu atau melepaskan anal secretion tu. Jadi hebatlah alam haiwan ni ya. Hyena ni dia kotor lah. Dia pastinya lah dia tak mandi kan. Lagi satu, hyena ni adalah haiwan yang opportunist. Dia tahu keadaan macam mana, nak pastikan dia adalah pemenang. Sebab tu kadang-kadang even dalam satu kumpulan dah ada ketua, tapi ketua tu kemungkinan dah sakit, dia akan ada komplot untuk jatuhkan ketua tu, untuk pastikan ketua tu kemungkinan akan dimakan oleh ahli-ahli yang lain. Jadi hyena ni dia manipulatif, dia opportunist. Kita tak boleh agak dia nak macam mana. Jadi kalau dia nampak ada kelemahan pada individu tertentu dalam kumpulan dia, dia akan cepat-cepatlah pastikan individu tu disingkirkan, sengsara ataupun berlaku sesuatu yang tidak baik. Okey, hyena dia opportunist. Dia bukan jenis macam manusia ni, kita ada hati budi peri kemanusiaan kita kan. Hyena tak macam tu. Hyena satu lagi, dia punya sifat, dia kalau kencing kat satu tempat tu, dia akan guling-guling dekat air kencing dia tu. Okey, dia menunjukkan bahawa dia rasa selesa. Sebab tu dia bau hancing, dia bau sangat-sangat busuk lah. Kalau kamu tak percaya, kamu boleh tengok cerita apa, bukan cerita lah, YouTube channel The Lion Whisperer. Lion Whisperer ni ada seorang nama pakcik tu, dia agak bagus lah. Dia ada bela hyena, dia ada bela singa. Jadi singa-singa ni semua sayang kat dia. Jadi tak ada masalah sangat dia nak berdekatan ataupun nak bergaul dengan singa-singa tu. Even ibu singa yang baru lahirkan anak pun welcoming him.
Okey, menjemput dia, tengok anak-anak dia ni, siap offer lagi anak singa tu kepada The Lion Whisperer ni. Saya tak ingat nama dia apa, tapi saya selalu tengok lah dia punya channel tu. Memang hebat lah orang dia. Okey, hebat lah. Sounds sound ni biasa lah, kita pun sound, nak bercakap, nak komunikasi, kita produce sounds. Baca lah. Lepas tu kita ada humpback whale. Whale ni dia spesies lain. Bila dia spesies lain ataupun variety yang lain kan, variety ni kadang-kadang dia spesies yang sama tapi jenis yang berbeza. Sama macam kucing lah. Kucing ada Bengals, ada Maine Coons, ada kucing kampung, ada domestic. Kan domestic dia ada wild cat, kucing hutan. Lepas tu dia ada jenis feline yang big cat kan. Ada tiger, ada cheetah. Jadi dia dalam kumpulan yang mungkin dalam spesies sama, mungkin spesies yang berbeza. Tapi kadang-kadang daripada spesies yang sama tu pun dia ada variety. Dia ada keunikan dia sendiri. Macam orang putih, orang Melayu, orang Indonesia. Jadi mesti dah ada perbezaan dia. Jadi sama juga macam whale ni. Whale ni dia akan produce different frequency kalau dia different variety. Kenapa dia produce different frequency? Frekuensi ni kadang-kadang boleh travel jauh, berpuluh-puluh ribu kilometer pun boleh. Sebab apa? Dia bergerak dalam air kan. Jadi dia ada getaran-getaran yang terjadi di dalam air itu yang menyebabkan bolehnya cari jantan dan betina. Jadi yang jantan tu akan bergerak ke arah betina, betina akan bergerak ke arah jantan. Dan berdasarkan penghasilan dia punya sound frequency itu, wave frequency yang dia hasilkan dalam laut tu. Jadi ada pergerakan lah untuk dia mate between each other untuk dapatkan anak, walaupun dia datang daripada benua yang lain. Tapi kalau dia spesies yang sama, kemungkinan dia akan bertemu. Itu yang berlaku untuk whales lah. Tapi saya ada ingat satu cerita, ini pernah saya tengok cerita apa, CSI, Crime Scene Investigation. Seorang pakcik tu dia cerita tentang whales lah. Dia kata ada satu whales ni dipanggil sebagai the loneliest whale in the world. Dia dijumpai tahun 80 lebih dulu. Kemudian jumpa lagi tahun 90. Ada jumpa lah beberapa series jumpa, masih hidup lagi whale ni. Whale ni dia agak pelik sebab dia menghasilkan sound frekuensi yang sangat-sangat berbeza dengan yang lain. Secara teorinya, kalau dia menghasilkan frekuensi yang berbeza, yang boleh katakan tak sama, dia takkan sampai bila-bila jumpa pasangan dia. Yalah, sebab dia, pasangan dia tu akan bagi respon kalau frekuensi dia sama. Jadi kalau frekuensi dia tak sama, yang sangat-sangat pelik, walaupun dia adalah jenis whale daripada spesies tu, tapi frekuensi dia tak sama. Jadi bila tak sama, whale yang lain tu takkan bagi respon dan takkan pergi cari bertemu dengan dia, yang menyebabkan dia terpaksa bersendirian sepanjang hayat dia. Okey, itu secara teori lah. Kamu nak baca, boleh baca detail. Kamu tulis dia the loneliest whale in the world. Kemudian low frequency sound and seismic vibration. Ada foot drumming dekat kangaroo kan. Kangaroo ni walaupun dia ada 2 kaki saja, sebenarnya dia ada 3 kaki. Kangaroo ada 3 kaki. Satu lagi kaki dia tu sebenarnya ekor dia. Jadi ekor dia tu akan stabilkan badan dia, 2 kaki dia tu. Jadi kalau kamu tengok laut, pergilah cuba tengok kangaroo. Kangaroo tu dia selain daripada 2 kaki dia tu, untuk dia berdiri tegak tu, ekor dia juga akan memainkan peranan untuk stability dia, kestabilan dia. Touch, ni touch ni selalunya berlaku grooming lah. Grooming ni berlaku kat manusia, berlaku di primate, berlaku di banyak jenis haiwan lah. Di gajah pun berlaku, di monyet lah selalunya kita nampak kan grooming. Grooming ni kadang dia kita nampak mesra sungguh lah. Yang ibu akan groom anak dia, anak akan groom ibu dia, yang betina akan groom jantan, jantan akan groom betina, yang dalam kumpulan yang sama. Jadi kadang-kadang grooming ni dia boleh buang parasite yang ada, kemudian dia akan create bonding, ikatan di antara individu yang buat grooming itulah. Bacalah. Kemudian electric field. Jadi juga ada jenis-jenis ikan yang dia produce electric field, ataupun dia boleh sense electric fields. Dia boleh sense, maksudnya dia boleh kenal pasti adanya field elektrik. Ni selalunya kalau orang Melayu ni, yang Islam ni, ada jenis-jenis orang tu dia boleh
boleh macam seolah boleh detect apa yang berlaku di sekeliling. Dia rasa sensitif, bulu roma dia menaik kan. Tak tahulah, ada setengah orang dia sensitif terhadap makhluk-makhluk lain ni. Jadi kalau ada makhluk-makhluk lain ni melintas ke depan dia ke, dia nampak, dia boleh rasa bulu roma dia akan menaik. Okey. Sebab apa? Sebab dikatakan roh-roh lain ni dia ada negative charge, dia ada charge elektromagnetik dia. Jadi bila ada charge elektromagnetik, ada orang yang sangat-sangat sensitif terhadap charge ni, dia boleh kesan. Ni selalunya kalau macam ikan adalah shark lah. Shark ni dia boleh kesan electric fish that have a electroreceptor. Dia detect electric fields. Jadi dia ada buat eksperimen lah. Kemudian kita ada mormiiforms, gymnotiforms. Jadi dengan adanya electric organ discharge ni, dia boleh kena species identity, individual identity, sex, electric organ discharge, seterusnya lah. Kemudian vision, apa yang dia nampak. Contohnya macam dia nampak ikan ni kalau dia nampak separuh dia shading ni, okay, separuh shading ni, ikan tu dalam keadaan submissive fish. Kalau dia nampak dalam keadaan full shading ni, dalam keadaan neutral state. Kalau dalam keadaan dia ada yellow band appearance ni, dia untuk courtship. Kalau increasing ni untuk courtship juga. Jadi kalau maximum appearance ni pun sama juga untuk courtship. Kemudian dia ada evolution of display. Evolution of display, jadi maksudnya display itu pada permulaan dia fungsi dia lain, kemudian dia bertukar fungsi pula. Maksudnya ada evolution, ada pertukaran kepada fungsi display itu. Pada permulaan display itu adalah untuk benda lain, kemudian display dia untuk benda lain. Ini evolution process called ritualization. Sebab apa berlaku ritualization ni? Change of function, change of motivation, exaggeration of movement in frequency, freezing movement in posture, stereotyping behavior, developments, conscious of body structure. Okay. Jadi ini cerita kadang-kadang kenapa dia boleh berlaku evolution pada display dia tu, kenapa dia boleh berubah fungsi dia tu. Contohnya kalau dia buat bentuk yang macam ni, dia keluarkan bunyi, maksudnya tempat tu ada makanan kan. Ayam kan, dia patuk-patuk, dia keluar bunyi, bunyi. Betina-betina yang ada kat situ, tahulah situ ada makanan, jadi cepat-cepatlah dia datang. Kemudian dalam keadaan posture yang macam ni, dia berubah sehinggalah bila dia keluarkan bunyi, dia buat posture yang sama, betina akan datang walaupun tempat tu ada makanan. Yang jantan saja suka-suka buat aktiviti yang sama, fungsi yang sama, behavior yang sama, display yang sama, supaya dia dapat tarik perhatian yang betina untuk datang di situ dan dia mating. Padahal permulaan dia bukan niat dia nak mating pun. Okay? Bukan permulaan dia niat nak mating. Pada permulaan lah penceritaan dia tu bukan niat nak mating. Niat dia nak bagi tahu ada makanan dekat situ. Tapi disebabkan dengan dia tahu bahawa bila dia keluarkan bunyi itu, buat posture yang macam tu, betina akan datang. Ini buat apa susah-susah dia nak pergi cari betina? Dia buat sajalah behavior yang sama, betina datang kat dia. Jadi walaupun tak ada makanan, betina tu terperangkap, teraniaya dalam situasi yang sama tu. Dia ingat ada makanan ke, dia pun kenalah melayani yang si jantan tu. Boleh faham tak? Tak tahulah saya. Itu je lah. Untuk komunikasi ni dah habis. Bab yang seterusnya nanti kamu beritahu.